Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, ada satu kisah yang masyhur. Ada dalam yang kita kata Facebook, yang kendali Facebook itu bukan orang yang biasa-biasa. Ada kita lihat hari itu, profesor doktor daripada sebuah universiti. Dan pernah juga kita dengar kisah itu daripada penceramah yang tersohor. Orang undang daripada satu masjid, dia selit juga cerita tu. Ceritanya berkaitan dengan kelebihan istighfar. Ni masih lagi dalam tajuk kita. Kata Ustaz, duk keluar tajuk. Keluar tajuk apa? Ini tentang satu kisah tentang istighfar. Baik. Jadi cerita ini mau kita dengar sampai ke habis. Lah ni kita bimbang ni. Kita bimbang apa dia? Ceramah kita ni, kuliah kita kadang dia potong. Padahal kita ada penjelasan lepas pada tu. Kita nak hebat sekali ni, kedudukan tu. Macam ada satu video lah. Ada satu video. Tadi hantar kat saya. Ustaz, apa pendapat Ustaz? Satu ustaz yang hebat, Datuk. Dia dapat Datuk. Hebat, terkenal. Sebut saja nama dia. Melainkan kalau budak-budak tahu apa, budak-budak kan. Besar-besar kita ni insya-Allah kenal apa tak kenal, aku kenal dulu pada hang apa. Dia ambil potongan sahaja. Saya kata dapatkan video asal dengar sampai habis. Ustaz tu kata apa dia? Datuk tu kata apa? Datuk tu kata jangan buat tarawih 20. Jangan buat. Sebab apa? Bid'ah dalalah masuk neraka. Saya pun jadi terkejut. Sebab apa? Sebab ucapan dia di lain siaran, dia kata pasal apa? Nak buat 8. Nampak? Jadi dapat video yang macam tu, tak mau. Kita tak mau. Akhirnya kita nak memburuk sangka. Tu mujur dapat kat saya. Saya kata dengar sampai habis. Saya dengar kolom macam mana pula ini. Sekerak ni. Tu kalau dapat dekat musuh dia macam mana? Kan? Dapat dengan orang yang setuju dengan kenyataan dia tu macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebuah kisah di mana Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu tiba-tiba saja hati dia teringin untuk nak bermusafir. Dan tempat yang dia teringin nak pergi iaitu di Baghdad, sebuah negeri dalam negara Iraq. Teringin sangat. Siapa kat situ? Pun nak pergi kat tempat lain, Qahirah ke, pergi kat Damsyik ke, mana-mana lah. Tapi hati dia nak pergi ke situ juga. Akhirnya sampai. Bila sampai di kota Baghdad, letihlah kawan musafir jauh. Kita pun kadang jauh ni letih. Tapi tak berapa letih lah kita lah ni. Kenderaan kita Alhamdulillah selesa. Jalan tar, dulu mana ada tar. Naik apa? Wilfire kah dulu? Imam Ahmad bin Hanbal naik Lamborghini kah? Tak ada. Jet pribadi kah? Tak ada. Naik belakang kuda, unta ke. Sampai kota Baghdad, singgah masjid. Masuklah sembahyang tahiyatul masjid, rehat. Tiba-tiba datang Tok Siak. Ni bahasa kita lah kita sebut. Mai Tok Siak. Halau dia kelang. Orang tua. Ni masjid rumah Allah, nak sembahyang hang duk rehat sini mana boleh. Tak tahu kata kawan ni Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia pun tak perkenalkan diri. Oh minta maaf nah. Tak apalah. Saya beredak. Keluar dia daripada masjid. Bila keluar daripada masjid, nak ke mana? Hati dia nak mai ke sini. Maka tempat yang selamat selesa, masjid nah. Nak pergi rumah siapa saya tak kenal. Dia tak kenal.
Cara kita, saya tak kenal lah kalau kita kan. Tak apalah. Tak boleh duduk dalam, dia duduk kat kaki 5 masjid. Mai pula. Pasal apa duduk kat sini? Dia orang tak bagi, saya dah keluar. Sini pun tak boleh. Masjid. Kan? Masa Tok Siok tu halau Imam Ahmad bin Hanbal, seorang penjual roti di seberang jalan tu tengok. Mangkitlah Imam Ahmad bin Hanbal, mangkitlah daripada kaki 5 tu. Tuan tu mai. Dia kata, tuan, pegang tangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pun tak kenal siapa dia. Tuan, dia ikut saya. Kan? Pergi kat seberang, tuan duduk kat sini. Dia ada satu gerai kecil. Duduk kat sini, tuan. Tuan daripada mana? Saya musafir. Oh, tak apalah, tuan rehat dulu. Kan? Saya nak buat kerja saya nak sambung kerja saya. Dia buat apa? Dia buat uli roti lah. Uli roti, dia nak jual roti. Tapi sepanjang dia duk uli, dia buat roti tu, mulut dia sentiasa beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Imam Ahmad bin Hanbal dengar istighfar dia. Kan? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tanya si pembuat roti tu, tuan, istighfar ni berapa lama dah? Dia kata, macam ni, tuan duk istighfar selalu ni, mulut sentuh istighfar ni, dah berapa lama? Dia kata 30 tahun dah. Semenjak saya buka warung roti ni, start tu lah saya istighfar. Dan dah 30 tahun dah. Istighfar tak putih-putih. Imam Ahmad bin Hanbal tanya pula. Kan? Padahal dia tahu betapa kelebihan istighfar. Banyak kelebihan dia. Tak apalah. Nak tanya, kawan ni ikut ada yang lain daripada apa yang dia tahu. Tuan-tuan istighfar banyak ni, sampai 30 tahun ni, apa yang tuan dah dapat? Dia kata semua dah dapat kecuali satu. Doa saya mustajab semua. Rasa nak apa? Dapat. Berkat saya istighfar. Kecuali satu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tanya dia, tuan, yang satu tu, apa dia tuan? Yang tak dapat lagi tu. Duk istighfar sampai 30 tahun tak dapat lagi tu. Dia kata, satu lagi. Hajat dia tak tertunai. Iaitu untuk melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Pada depan dia dah. Dia kata macam tu, terkejut. Imam Ahmad bin Hanbal, pasal tu hati dia tergerak sangat. Tak nampak tempat lain. Habang ke anak murid apa semua, apa bertenang lah. Saya nak bermusafir sat. Atau dia tugaskan siapa-siapa teruskan pengajian dia. Hati ni tak apa sedap selagi dia tak pergi ke Baghdad. Rupanya ni panggilan ni. Allah Ta'ala nak tunaikan juga. Tapi itulah kita ambil pengajaran apa dia. Doa ke, istighfar, kelebihan dia banyak tu, ataupun doa itu sendiri, kita jangan berputus asa. Terutama doa lah. Ni doa minta-minta nak jadi terus. Ini antara sebab doa tertolak. Dia kejam Allah Ta'ala. Dia paksa Allah Ta'ala. Minta-minta, dandan dia nak hari ni juga. Mana boleh macam tu? Kadang kita akan dapat 10 tahun lagi. 15 tahun lagi. Supaya juga dengan istighfar ni. Sampai 30 tahun istighfar. Satu lagi tak tertunai. Untuk melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kata apa? Allahu Akbar. Dia kata, akulah Ahmad bin Hanbal. Akulah. Ni aku duduk sekarang ni depan kamu. Akulah. Individu yang nama dia Ahmad bin Hanbal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka saya sebut tadi apa dia? Kisah ini cukup masyhur. Sampai kita tak perlu nak tengok balik. Hafal dah. Banyak orang ni kata macam ni, pernah duk baca kat sekian tempat. Maka
kedudukan riwayat ini macam mana? Setengah orang dia tak ambil kisah. Kan? Apatah lagi yang hadap kat dia syekh. Apatah lagi yang hadap kisah ini tuan guru. Apatah lagi yang hadap kepada dia sendirilah ayat tuan-tuan. Kan? Tak larat kita nak sambung yang tu. Idola dia ke apa ke? Dia kata betul sungguh. Dia ni duk tak asuk kat kawan tu. Kan? Tapi kenyataannya bagaimana? Maka ada fatwa berkaitan dengan kisah ini. Maka apa jawab dalam fatwa itu? Wa hadhihi qissah la aslun laha. Tidak ada sumber asal kepada kisah ini. Tak ada. Fi kutubit tarajim wal manaqib. Sama ada dalam kitab-kitab berkaitan dengan ulama-ulama Hanabilah, Imam Ahmad sendiri, dia data dia ke, tak ada. Dalam mana-mana kitab sirah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada. Terutamanya kitab-kitab yang berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti mana yang disusun oleh Ibnul Jauzi, Manaqib Imam Ahmad. Ataupun ada kitab-kitab yang lain, Imam Az-Zahabi, A'lamun Nubala, atau Tarikh Baghdad, atau Tabaqat Hanabilah, ataupun kitab Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Ni, kitab tu berjilid-jilid, lebar meja ni. Lebih kurang. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada di rumah saya. Ni, macam ni punya lebar dia, jilid. Kisah apa yang tak ada? Kisah ni tak ada. Kan? Maka jawapan akhir kepada fatwa itu, kisah ini adalah palsu. Nampak tuan-tuan? Berapa banyak kisah palsu yang beredar. Sama ada kuliah-kuliah atau media sosial. Maka hati-hati. Walaupun kisah ini menarik, tu Ustaz, dia tak guna kalau kita nak istighfar. Pasal apa tak guna? Kan? Boleh ambil iktibar dan pengajaran. Kisahnya tak benar. Lebih baik kisah itu jangan dikisahkan. Kecuali macam apa yang kita buat. Hadap kisah itu, kemudian abang. Kan? Apa yang perlu kita faham daripada kisah itu dan apa status daripada kisah ini. Status dia. Benar ataupun palsu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Inilah antara kelebihan istighfar. Cuma kisah tadi saja yang tidak benar. Tapi kalau banyak istighfar, hebat ke? Memang hebat. Ini satu lagi. Kelebihan istighfar ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, maka perkataan tu daripada dia, bukan daripada Nabi. Ada setengah an Aisyah qala Rasulullah. Tapi ini tak, daripada diri dia sendiri. Aisyah sendiri yang sebut. Aisyah kata apa? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah siapa-siapa yang istighfar banyak dalam buku catatan dia. Banyak. Untung kok mana? Kat dunia rezeki dia dimurahkan. Hidup dia selamat, sentiasa insya-Allah Allah Taala pelihara dia. Istighfar banyak ni. Lepas tu akhirat tu saudara kata lah. Nanti bila buka buku catatan amalan dia, tengok-tengok masya-Allah. Istighfar banyak, selawat banyak. Amalan-amalan yang tidak dirosak dengan perbuatan maksiat dia. Tak dekat timbangan pula mizan, timbangan amalan, berat syurga. Dan kenyataan Aisyah ini berada dalam Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi dan sanadnya adalah sahih. Tak pakai yang tu pun tak apa dah. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia seronoklah akhirat besok. Kalau dunia ni tengoklah. Kalau Allah Ta'ala nak uji, kita terimalah dengan penuh kesabaran. Sebab apa? Sebab orang baik, lagi berat ujian dia. Itu kita kena sedar dan faham.
Jangan berkata ditimpa malang, bencana sebagainya, tanda Allah Ta'ala kutuk tak. Kan? Jangan kata begitu secara umum, bahkan ada orang tertentu sahaja. Kalau kita saksikan dia ni baik, tapi satu ujian berat kepada dia, maka kita faham. Nabi sendiri yang baik pun diuji dengan ujian yang berat, apatah lagi kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi